Seterusnya, keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan alam semula jadi memerlukan perancangan sistematik bagi mengelak bencana alam. Laporan itu antara tumpuan semasa bumi kenyalang. Kita terus saja langsung bersama Bumawin di RTM Kuching. Silakan. Baik Ismail, terima kasih. Salam hormat. Industri pemeliharaan kelulut berpotensi diperluas di Sarawak kerana mempunyai kelebihan dari segi kepelbagaian sumber alam semula jadi yang masih dipelihara. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, hasil produk madu kelulut berpotensi tinggi dalam bidang kesihatan dan kecantikan yang semakin mendapat permintaan. Dato' Amar Douglas menambah madu kelulut juga telah disenaraikan sebagai makanan berhasiat tinggi oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Ujar beliau sumbangan dari industri kelulut kini dianggarkan melebihi RM60 juta dan jumlah ini dijangka meningkat setiap tahun. Menurut beliau secara purata satu koloni kelulut boleh dituai sebanyak 8 kali setahun dengan hasil 0.5 kg sekali tuaian pada harga RM120 hingga RM150 per kilogram. Sarawak katanya kini dapat mengeluarkan 90 tan metrik madu kelulut dan lebah setahun dengan nilai jualan mencecah RM13 juta yang kebanyakannya terdapat di Kuching, Serian, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Miri dengan anggaran jumlah yang mencecah sehingga 30,000 koloni. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia, Pemeliharaan Lebah, Tribus Apini dan Kelulut Tribus Meliponini My Gap AM di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Manred Datuk Roland Sagahwiin. Menyentuh mengenai pensijilan itu, beliau berkata ia merupakan komitmen kerajaan dalam membantu pengusaha ke arah pengurusan ladang yang lebih baik dan memberi keyakinan kepada pengguna bahawa hasil yang dikeluarkan adalah berkualiti dan selamat dimakan sekaligus meningkatkan peluang pasaran domestik dan ekspor. Pembangunan infrastruktur perlu seimbang dengan alam semula jadi. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Liasan berkata, tanpa perancangan sistematik, ia boleh mengundang bencana alam seperti banjir kilat dan tanah runtuh. Dato' Amar Awang Tengah Liasan menjelaskan walaupun pembangunan fizikal amat penting, namun agensi pelaksana harus mengambil kira implikasinya sebelum melaksanakan sebarang pembangunan. Ujarnya kerajaan negeri terus komited menjaga alam semula jadi dengan mengharamkan aktiviti pembalakan yang menjejaskan kehijauan Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Kementerian Pembangunan, Bandar dan Sumber Asli di Kuching. Semasa majlis tersebut, seramai 8 orang pegawai kementerian itu menerima anugerah setelah mempamerkan perkhidmatan cemerlang sepanjang tahun 2019. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang disaran ditubuhkan sebuah biro pendidikan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai memberitahu ia penting untuk memastikan bidang pelajaran sentiasa diberi keutamaan. Sehubungan itu, Datuk John Siki Tayai juga menasihatkan agar ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik anak-anak setanding dengan peranan guru di sekolah. Misalnya dalam memastikan anak-anak mengamalkan rutin mengulang kaji pelajaran dan berusaha menyiapkan tugasan ketika musim cuti sekolah. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran program permufakatan ibu bapa dan guru serta pelancaran Koperasi Sekolah Kebangsaan SK Kelawit di Tatau. Datuk John Siki Tayai yakin penubuhan koperasi itu bakal memberi banyak manfaat kepada pelajar dan komuniti setempat, malah berupaya menjadi tempat mengasah dan mengembangkan kemahiran keusahawanan pelajar. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan geran MRP sebanyak RM10,000 kepada SK Kelawit dan RM39,000 kepada JKKK serta RM10,000 kepada Biro Wanita Rumah Pita Bangsa Tatau. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS menerusi Pakar Perkhidmatan Mata Sarawak terus memperhebat usaha mencegah kebutaan terutamanya akibat katarak. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing memaklumkan setakat ini lebih 20,000 pesakit di kawasan pedalaman telah menjalani saringan.
Jelas Dr. Chin Zin Hing, daripada jumlah tersebut, hampir 7,000 telah berjaya menjalani pembedahan katarak mata. Menurut beliau, saringan itu merupakan hasil kerjasama pakar Perkhidmatan Mata Sarawak dan Perkhidmatan Bergerak Klinik Katarak. Perkhidmatan bergerak ini juga meliputi ke kawasan Lunduk, Serian, Simunjan, Seri Aman, Betong, Lawas dan Limbang bagi memudahkan masyarakat luar bandar melakukan pemeriksaan mata dan menanganinya pada peringkat awal. Menurut beliau, katarak mata bagi peringkat awal jika tidak dirawat berkemungkinan 58% boleh menyebabkan individu hilang penglihatan atau buta. Beliau berucap pada majlis perasmian World Sight Day 2020 di Kuching. World Sight Day bertemakan Hope Insight, itu disambut bagi memperingati golongan kurang penglihatan yang ada di seluruh negara. Dalam pada itu, Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Sarawak Klinik Katarak Dr. Cheng Liling menyeru masyarakat di negeri ini yang mengalami masalah penglihatan terutama penyakit selaput mata untuk terus hadir ke klinik-klinik katarak atau hospital yang berdekatan supaya dapat dicegah lebih awal. Ujarnya, untuk tahun ini Perkhidmatan Bergerak Klinik Katarak tidak dapat bergerak melakukan saringan ke kawasan pedalaman seperti sebelumnya akibat penularan COVID-19. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-AGP Sarawak mengambil tindakan terhadap 22 premis perniagaan atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Timbang Sukat 1972 dalam satu operasi khas di sekitar Siburan, Tebedu, Balaringin dan Simunjan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Media dan Publicity KPDN-HCP Sarawak, operasi khas bersama pejabat KPDN-HCP Sub Cawangan Serian itu dilaksanakan bermula Isnin lepas hingga semalam. Daripada 22 kes tersebut, 19 daripadanya telah dikenakan compound on the spot berjumlah keseluruhan RM2,800, manakala 3 lagi masih dalam siasatan atau sitaan. Untuk rekod, KPDN-HCP telah melaksanakan pemeriksaan ke atas 52,469 premis perniagaan meliputi bandar dan luar bandar sejak Januari lepas, melibatkan sebanyak 805 kes kesalahan dengan nilai rampasan RM4,138 juta. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng menerima kunjungan hormat daripada 6 ahli Dewan Negara dari Gabungan Parti Sarawak GPS di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia Kuching pagi tadi. Rombongan berkenaan terdiri daripada Senator Dr. Zaidi Suhaili, Senator Datuk Paul Igai, Senator Susan Cumrai Anding, Senator Robert Lau Lui Yiu, Senator Rita Sarima Patrick Insol dan Senator Dr. Nuing Jeluing. Ditemui pemberita kemudiannya, Senator Dr. Zaidi berkata tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk menyampaikan perhargaan atas bantuan dan sokongan daripada kerajaan negeri pada persidangan Dewan Negara yang lepas, terutamanya dari segi publiciti dan pegawai-pegawai penyelidik dari Sarawak yang dihantar semasa persidangan itu. Beliau menambah bantuan dan sokongan sedemikian banyak membantu mereka dalam sesi perbahasan atau sesi soal jawab lisan semasa persidangan itu. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Terima kasih Pumawin untuk perkembangan dibawakan dari RTM Kuching Sarawak. Seterusnya, dalam perkembangan berikutnya kita akan bersama Diana Wai teruskan kesian anda bersama Berita Wilayah.